Yo, what's up? You on spec, guys. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes, kita kembali lagi dengan kita punya video react. Kalau kemarin kita ada react sebuah video yang mengisahkan Prince Mate diganggu oleh makhluk yang berada dalam di box kan. So aku rasa mungkin antara korang ramai dah tengok video dia. Dan memang aku tak nafikan video dia tu memang menyeramkan guys. Dan seperti dalam video tu kita dapat lihat ada kedengaran bunyi tapak kaki yang berlari ke arah Prince Mate, tapi kita tak nampak objek apa. And then kita dengar ada bunyi hentakan. And then kita nampak ada troli yang seolah-olah bergerak dengan sendiri. And aku rasa isu tu mendapat react daripada banyak orang, dan salah seorang ni termasuklah aku juga. Dan Alhamdulillah ada daripada YouTube rawatan Islam Al-Idrus ada seorang ustaz ni pun dia memberi perhatian khusus kepada masalah Prince Mate. Dan nak dijadikan cerita, Alhamdulillah Prince Mate pun bersetuju untuk menerima rawatan tersebutlah. Aku rasa itu adalah satu alternatif yang baik untuk Prince Mate mengelak daripada diri dia terus dihantui oleh benda yang dia tak nampak tu. So aku pada mula aku dah syak ini ada berkenaan dengan JIN lah. Dan seperti mana yang korang dah tengok, mungkin ada yang antara korang yang tak tengok lagi, dan mungkin antara korang yang dah tengok semalam, ada seorang ustaz daripada pusat rawatan Al-Idrus telah pergi ke rumah Prince Mate dan telah membuat ruqyah terhadap rumah tu lah, dan juga Prince Mate. Dan memang tak nafikan, aku pun tengok semalam, aku tengok dengan mak aku, dengan isteri aku semua. Memang menyeramkan. Bila kalau korang tengok video tu, aku tak tahu kenapa video tu telah di-delete daripada akaun rasmi rawatan Al-Idrus. Aku tak tahu apa motif dia. Mungkin dia ada sebab-sebab tertentu. Tapi kalau siapa yang tak dapat tengok, aku rasa rugi lah. Memang menyeramkan lah semalam bila dia orang buat proses ruqyah tu. Dan terdapat seorang lagi pelajar kepada ustaz, nama dia Boy, tak silap aku. So Boy ni menjadi perantaraan benda tu lah. So benda tu masuk ke dalam Boy, dan bila kita tengok memang ustaz tu bila dia start buat bacaan-bacaan, so benda tu secara automatik terus masuk ke dalam Boy. Dan benda tu seolah-olah dia tak tahu, dia tak nak cakap ke, mulut dia terkunci ke, dia tak faham bahasa Melayu ke. Apa yang aku nampak, dia geleng-geleng dan dia jelil macam tu je lah. Tapi energi dia tu memang menyeramkan. So aku tak rasa benda tu buat, dan aku rasa memang benda tu real. Sebab setiap kali kalau kita tengok benda-benda macam tu, secara automatik kan, kalau kita rasa macam remang, rasa macam tekanan emosi atau dia punya energi dia sangat memberi pressure pada kita. So aku rasa itu memang satu benda yang real. Dan apa yang ustaz telah lakukan semalam adalah satu benda yang sangat baik lah. Syukur Alhamdulillah, sebab apa pun semuanya adalah kerana Allah. Allah lah yang mengizinkan, jadi ia jadi ya. Kalau Allah tak izinkan semalam, benda ni semua tak jadi. So tapi yang menariknya guys, so apa yang ustaz ni telah kupas, terdapat beberapa jin, beberapa JIN yang ada dekat sana, dan salah satunya adalah daripada box tu sendiri. Dan ustaz tu cerita semalam di dalam ruqyah dia, Prince Mate secara tak sengaja telah menerima akad untuk menjaga JIN tu. Itu satu benda yang menakutkan guys. Pasal apa? Itu sebabnya aku ni kalau bab-bab benda yang mistik, especially kalau kotak saka ke, kotak jibok ni, memang aku tak nak pegang. Pasal inilah yang kita tak nak terjadi. Dan secara tak langsung kata ustaz tu, Prince Mate telah menerima akad untuk menjaga benda tu. Dan benda tu jadi marah dengan si Prince Mate ni apabila Prince Mate buang kotak tu, dan dalam kotak dia tu ada makanan dia tau, yang berupa bulu, ada macam bulu burung ke apa macam tu kan. Kalau kau tengok dulu Prince Mate ada tunjukkan. So benda tu semua dibuang, jadi marah. Sebab makanan ni tak ada. Itu berdasarkan pemahaman aku lah. So setelah ustaz ni buat ruqyah segala macam, dan dia putuskan akad tu, dan
Aku rasa insyaAllah benda tu akan selesai lah. Tapi tak tahu kalau benda tu datang balik, itu aku tak sure. Ada kemungkinan tak. Dan selepas tu juga Ustaz buat ruqyah, masuk lagi beberapa jin lain yang turut ada dekat situ. Dan yang lebih menarik ni guys, rupanya bila Ustaz ni buat baca-baca ruqyah tu, dimasukkanlah pula yang dikatakan SAKA, saka keturunan. So benda ni aku takut nak kupas dengan lebih dalam pasal ia melibatkan pribadi seseorang kan. So kalau bercerita tentang saka ni guys, ini memang sesuatu yang aku, keluarga belah mak aku memang banyak saya aku dengar cerita-cerita ni. Okey, tapi sebelum aku nak lanjutkan cerita pasal SAKA, saka, so aku rasa baik kita layan dulu video Ustaz ni selepas dia berhasil berjaya meruqyah Prince Smith di rumahnya. So kita layan dulu video ni guys. Okey, alhamdulillah. Okey. Syukur alhamdulillah, walaupun berlaku beberapa pergelutan dengan jin tadi. Maknanya kalau kita kira tadi lebih kurang tak silap Ustaz 4 ataupun lebih daripada 4. Tapi dia ada saka, tapi tak adalah saka tu mengganggunya. Yang masalah pun jin yang telah dipuja mungkin ribuan tahun ataupun dah lama dah jin tu dipuja, berpunca daripada situ. Ustaz minta maaf, Ustaz lain dalam kaitan kalau lain terkena, minta maaf. Jadi tim kami telah berjaya untuk merungkaikan misteri dia. Cuma kami kena pantau dalam masa 2 hari ni, takut-takut benda tu cuba untuk datang dekati. Kami dah bagi hadiah kasih sifat kat dia untuk dia spray kat rumah tu, bagi bau wangi, bagi bau harum. Sebab ianya bukan masalah sihir kat rumahnya sekarang. Amir dah okey alhamdulillah, dia rasa sangat tenang. Sangat-sangat tenang. Dan tadi masa Ustaz ruqyah sampai tangan dia kebas. Maknanya benda tu telah akses ke dalam darahnya, menyebabkan dia ketakutan, rasa takut. Alhamdulillah. So kamu semua terima kasih sebab tadi follow dan tolong ucapkan alhamdulillah. Ucapkan, tolong doakan dan tolong lafazkan alhamdulillah. Tadi dia 4 hari ni tadi sepatutlah live, tapi Ustaz tak nak live dalam rumah dia, berjalan-jalan tunjuk situ sini kan. So alhamdulillah Ustaz rehat dalam kereta sajalah live. Sebab tadi Ustaz ruqyah dan ada pesanan-pesanan Ustaz bagi dekat Mik lah. InsyaAllah. Jadi pesanan-pesanan tu moga-moga bermanfaat buat Mik. Apa jadi ni tak faham. Okey, sekarang ni Ustaz dah siap ruqyah dan siap Ustaz rawat di rumah Mik tadi, dan kami dah on the way nak balik. So gangguan tu alhamdulillah dah keluar daripada rumahnya. Tenang sangat rumah dia. Tadi masuk sakit telinga, sakit badan, sakit semua. Benda tu memang betul-betul degil, memang betul-betul jenis yang menyerang. Tingkat 3 tadi alhamdulillah dah ruqyah, Ustaz dah baca zikir semua kat situ, baca selawat semua, nak bagi halau benda tu semua. Alhamdulillah benda tu lain macam sampai mata putih keluar boy. Ustaz tak masukkan apa-apa pun, tak ada nak gunakan dia pun, sebab Mik sendiri pun dah macam nak kerasukan sakit So tadi kami, Ustaz belum buat apa-apa, dia terus akses ke badan boy, Ustaz punya pelajar. Jadi tak boleh nak buat apa-apa. Memang yang berkuasa adalah Allah, bukan jin. Jin tak ada kekuatan pun. Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Kenapa kita nak takut? Boleh. Siapa nak tengok dekat Facebook, Pusat Rawatan Al-Idrus, dekat YouTube ni, tengok Facebook. So untuk 4 hari ni Ustaz nak beritahulah sedikit sebanyak mengenai cara-cara untuk kita ni lah atasi gangguan semua ni lah. Salah satunya adalah dengan, kalau boleh janganlah duk beli barang-barang kita tak tahu asal-usulnya. Boleh Ustaz pada pesan dekat semua yang tengok tadi lah. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi kalau kita beli, kita tak tahu benda tu apa dia kan. Jangan main beli, main apa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, main terjah aja nak ambil benda tu sebab takut nanti gangguan. Boleh YouTuber semua dengar baik-baik, nak buat konten pun hati-hati. Jangan main konten yang terlampau, ataupun nak buat konten punya pasal pergi dekat rumah lama ke, pergi tempat lama ke, jangan. Sebab kamu tak tahu apa kat situ.
Boleh jadi dia ikut kamu balik, jadi gangguan lagi teruk. Boleh. Terima kasih doakan ya, insya-Allah. Yes, itu sedikit sebanyak klip daripada video Ustaz daripada rawatan Al Idrus, dan aku respect dengan Ustaz ni. Memang alhamdulillah dia memang sangat, kita nampak dia punya peribadi dia sangat sopan, sangat santun, dan dia menjaga segala tata tertib yang sebaiknya. So aku memang salute dengan Ustaz ni. Terima kasih Ustaz, sebab Ustaz begitu prihatin dengan masalah Prince Smith. Sebab aku rasa ramai orang yang begitu risau dengan apa yang Prince Smith lalui, termasuk juga aku. Pasal aku ni memang penonton Prince Smith daripada dulu lagi guys. Cuma aku jenis silent penonton silent lah, tengok suka-suka, dan memang aku ikut perkembangan Prince Smith sampailah jadi masalah yang kita tengok sekarang ni kan. So kalau untuk korang mana nak tengok full video apa yang Ustaz ni cakap, korang pergi ke YouTube rasmi dia orang lah, di Pusat Rawatan Al Idrus. So kat situ kau boleh tengok full video daripada waktu dia pergi. Tapi sayangnya video yang waktu dia buat rawatan tu dah di-delete. So aku tak tahu kenapa. Tapi tak apa, kau boleh layan video yang ada kat sana tu. So yes, berbalik pada saka ni guys. So saka ni guys, dia sebenarnya untuk generasi macam kita, dia boleh jadi satu benda yang aku tak tahu nak cakap benda ni bagus ke tak bagus ke, dan boleh juga jadi malang pada seseorang tu. Sebab apa? Benda yang melibatkan saka ni guys, bukan benda yang kita setujui di era kita, di zaman kita. Benda ni semua telah dibuat perjanjian di zaman tok moyang kita dulu guys. So kita pun tak tahu perjanjian apa yang telah dilakukan, perjanjian apa yang telah dibuat. Sebab kalau bercerita tentang saka ni, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Sebab kita tak tahu kalau tok moyang kita dulu dia berurusan dengan makhluk apa, kita tak tahu. Adakah makhluk ni jin Islam, jin kafir, jin baik ke, jin tak elok ke, kita tak tahu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku dan cerita daripada sosok galuh keluarga aku, belah mak aku ni guys, mengikut cerita mak aku, datuk mak aku ni, nama dia Tok Lelan, orang panggil Pawang Lelan. So datuk mak aku ni memang orang yang pandai mengubat. So dia dikenali di Perak lah, di di Kota Baru dan di Malinawa. Dan menurut cerita mak aku ni, datuk mak aku ni, Tok Lelan ni, dia panggil Pawang Lelan ni, dia ada semacam SAKA jugalah, yang bila dia ceritakan memang ada berkaitan dengan harimau tunggangan. So makhluk-makhluk tu, so bila dia datang berubat, ada, mak aku sendiri pernah nampak ada tapak kaki harimau dekat bawah rumah. So sebenarnya harimau tu sendiri bukan saka tu. Harimau tu adalah sebagai alat tunggangan makhluk yang diorang berurusan tu. So aku tak tahu macam mana cerita kalau datuk mak aku tu kira moyang aku lah. So sebab aku tak kenal rapat pasal datuk mak aku pun meninggal masa mak aku kecil. So mak aku sempat ceritakan lah macam mana pengalaman dia waktu kecil dulu. Sebab kalau ikutkan Pawang Lelan ni, mak aku ceritalah yang power dia sebenarnya adalah bapa mertua Pawang Lelan ni. So kira moyang mak aku, so belah moyang mak aku lah. So bapa mertua Pawang Lelan ni, so kira isteri dia punya bapa ni yang sebetul-betulnya pawang diraja, dan dia panggil mat laut. Dan mungkin daripada situ yang turunnya dia punya sambung generasi pengubatan secara zaman macam tu lah. So mak aku cerita masa dia kecil dulu, setiap kali kalau dekat belah Kota Baru dan di Malinawa ni ada satu kubur raja tau, dia panggil kubur Mohon Teja. So kalau korang yang duduk sana mesti korang tahu kubur Mohon Teja ni, memang itu adalah kubur raja-raja dulu. Dan mak aku cerita memang datuk mak aku ni, Pawang Lelan ni, yang memang ditugaskan untuk menukar kain kuning tu. So bila dia tukar kain kuning tu, mak aku cerita lah memang seronok lah time tu, dapat makan kambing. Sebab dia orang susah kan, bila kambing zaman dulu susah guys nak dapat makan, bukan macam sekarang. So di situ mak aku ceritalah macam mana orang selalu datang berubat dengan datuk aku, dan datuk aku tiba-tiba hilang macam seminggu macam tu, rupanya dia masuk ke alam sana. Dan sebenarnya kalau mengikutkan cerita Pawang Lelan ni, kira datuk mak aku ni, dia masuk dia tu kejap je, cuma diorang ni rasa dia lama kat sana. So bila dia keluar dalam seminggu macam tu, so banyak cerita-cerita mistik berkenaan dengan SAKA ni guys. Kalau sebenarnya agak menarik juga kalau aku nak kupas isu saka atau keturunan belah mak aku, cuma
aku belum ada kesempatan. Kalau korang mungkin berminat nak tahu cerita tu, aku akan cuba untuk cari sesugalu belah mak aku lah. Kalau belah bapak aku ni lain sikit guys, sebab korang tahu bapak aku masuk Islam, generasi keluarga on the way, dan itu pun agak menarik kalau aku nak cari siapa sesugalu keluarga bapak aku. Tapi sekarang yang aku nak fokuskan adalah sesugalu belah mak aku. Sebab ada cerita yang menarik yang aku rasa aku boleh kupas kat sini berkenaan siapa sebenarnya Pawang Lelan ni, Datuk Lelan ni, dan siapa pula mak laut tu. Itu moyang mak aku yang dikatakan Pawang Diraja. So ini adalah berkenaan dengan yang aku nak ceritakan lah. Kalau tadi tu ustaz ada cakap ada saka keluarga keturunan Prince Maid yang menjaga dia, tapi tak berapa nak kuat sangat sebab jin yang datang daripada dubuk box ni lebih kuat. So sedikit sebanyak aku kupas isu saka ni lah, sebab aku sebenarnya tak berapa tahu sangat saka-saka ni guys, dan agak menarik juga kalau kita kupaskan benda ni. So yes, kepada korang yang dah tengok video ni, thank you guys. Kepada korang yang dah like, terima kasih banyak. Kepada korang yang dah subscribe, thank you. Yang mana belum subscribe dulu, tekan sekali butang notification tu supaya korang tak tertinggal video-video daripada Andre Brothers. So yes, siapa yang dah tengok video Ustaz semalam, korang akan tahu macam mana seramnya video tu bila dia ada rasukan kat situ. Tapi Alhamdulillah bukan si Prince Maid lah, sebab aku rasa agak kesian kalau dia yang dirasuk. Dan mungkin ramai orang tanya kenapa bukan Prince Maid yang kena rasuk, kenapa pelajar Ustaz ni rasuk. Aku rasa memang Ustaz tu dah setkan agar pelajar dia tu bersedia untuk menyerap kehadiran benda tu. Sebab kalau Prince Maid yang kena rasuk, mungkin agak susah untuk dia nak handle, mungkin benda tu tak nak keluar ke, kita tak tahu. Tapi bila pelajar dia, lebih mudah untuk dia berurusan, lebih mudah untuk dia nak keluarkan benda tu. So itu pendapat aku lah. So aku dah tengok semalam, memang menyeramkan. Tapi pemenang semalam tu adalah Stella. Korang nak tahu siapa Stella? Stella tu adalah kucing Prince Maid. Dia memang comel gila semalam guys. So yes, kita jumpa lagi untuk kita punya next video. Korang yang dah tonton, thank you guys. Kita jumpa untuk kita next video. Okay, right, bye, Assalamualaikum.